Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan Cikgu Mas, hari ini kita akan lihat tugasan 12 bagi model peperiksaan akhir tahun tingkatan 4. Kita lihat pada soalan nombor 10. Dalam rajah 5, PQRSTU ialah heksagon sekata, SRMN dan TUV ialah garis lurus. Cari nilai X. Okey, dekat sini heksagon. Heksagon bermaksud ada 6 sisi. Yang inilah, yang ini ialah heksagon sekata. Dia nak suruh cari nilai X. Okey, sekarang kalau kita nak cari nilai X, kita kena cari dulu nilai dekat sini. Kita kena cari nilai dekat sini, cari nilai dekat sini, barulah dapat nilai X. Jadi macam mana saya nak cari sudut dekat sini, sudut sini, sudut sini? Okey, oleh kerana dia ada perkaitan dengan heksagon sekata ini. Bila kita tahu dekat sini, kita boleh tahu sini. Bila tahu dekat sini, boleh tahu dekat sini. Bila tahu semua ini, boleh tahu dekat sini. Jadi saya kena cari dulu berapa sudut bagi setiap sisi, bagi setiap bucu di dalam sudut dalaman bagi heksagon sekata ini. Kalau sekata maksudnya semua sudut dekat dalam ni samalah sebab sisi dia sama. Jadi untuk cari nilai sudut dalam ialah N tolak 2 darab 180 darjah bahagi dengan N. Okay, ini soalan nombor 10. Okay, N ialah bilangan sisi. Bilangan sisi di sini ialah 6 tolak dengan 2 darab 180 bahagi dengan N ialah 6. Jadi dekat sini 4 darab 180 bahagi dengan 6. Kita akan dapat sudut setiap ini dekat dalam sini ialah 120. Setiap sudut dekat dalam ni. Okey, jadi saya nak kira sudut dekat sini dulu Sudut dekat sini nama dia ialah VUP. Jadi saya tulis sini sudut VUP sama dengan, oleh kerana di sini ialah satu garis lurus. Satu garis lurus jumlah sudut dia ialah 180 darjah. Jadi 180 darjah, kita tolakkan sudut dekat dalam ni tadi 120 darjah, kita dapatlah sudut dekat sini ni tadi 60 darjah. Okey, saya catat sikit kat sini 60 darjah. Seterusnya saya nak cari sudut dekat sini. Sini nama dia ialah UPQ. Sudut UPQ dekat sini dia ada perkaitan dengan satu bulatan. Jumlah sudut bagi satu bulatan ialah 360 darjah. Jadi saya nak cari sudut UPQ ni 360 darjah. Kita tolakkan dengan 120 darjah ni tadi. Maka kita akan dapat 240 darjah. Okey, yang ini dah. Ini je belum. Untuk nak dapat yang ini, kita mesti kira sudut dekat sini kan? Okey, sudut dekat sini kita dah tahu tadi 120 darjah. Sekarang saya nak tahu sudut dekat sini macam mana? Okey, dekat sini ada satu bentuk segitiga. Okey, jadi dekat sini ialah 120 darjah. Ini ialah satu garis lurus. Satu garis lurus dekat sini 120, maka dekat sini ialah 60 darjah. Okey, sekarang ini dah tahu. Yang ini sudut sini pun sama, 180 satu garis lurus. Jadi nak tahu sudut dekat sini macam mana? Yang ini samalah 180 darjah tolak dengan 135 darjah, kita akan dapat sudut dekat sini 45 darjah. Okey, sekarang saya nak cari sudut dekat sini. Sudut dekat sini ini ialah satu segitiga. Okey, jadi jumlah sudut pedalaman bagi satu segitiga ialah 180 darjah. Jadi saya nak tahu sudut dekat sini. Macam mana nak kira? Jadi 180 darjah tolak dengan sini tadi 45 darjah, tolak dekat sini tadi 60 darjah, maka kita akan dapat sudut dekat sini 75 darjah. Sini 75 darjah. Okey, sekarang kita boleh tahulah sudut dekat sini.
Yang ini kita boleh guna sifat satu bulatan 360 darjah. Jadi yang ini nama dia ialah PQW. Okey, sudut PQW sama dengan 360 darjah. Tolakkan dengan sudut dekat sini tadi 120 darjah. Tolakkan sudut dekat sini 75 darjah. Tolakkan sudut dekat sini 80 darjah. Maka kita akan dapat sudut dekat sini 85 darjah. Okey. Sekarang kita nak cari nilai X ni kan. Okay, yang hijau ni kita dah siap, yang biru ni dah siap, yang pink ni pun dah siap. Yang ini ada kotak ni maksudnya 90 darjah. Okey, berapa jumlah sudut pedalaman bagi rajah ini VUPQW ni? Dekat sini dia ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5 sisi. Jadi kita kena kira berapa jumlah sudut pedalaman bagi 5 sisi ataupun pentagon. Formulanya sama, n tolak 2 darab 180 darjah. Kita tak perlu bahagi n sebab yang ini bukan pentagon sekata. Jadi n dia, bilangan sisi dia ada berapa tadi? Ada 5. Jadi 5 tolak 2 darab 180 darjah. 5 tolak 2, 3. 3 darab 180 darjah. Kita akan dapat 540 darjah. Jadi sekarang kita boleh kira lah X ni berapa. X sama dengan 540 darjah. Jumlah sudut tu tadi. Tolakkan yang ini 90 darjah. Tolakkan yang ini, yang hijau ni 60 darjah. Tolakkan yang biru ini tadi 240 darjah. Tolakkan yang pink ini tadi 85 darjah. Jadi kita akan dapat X 65 darjah. B jawapan dia. Sekarang kita lihat soalan nombor 11. Rajah 6 menunjukkan dua pentagon PQRST dan JKLMN yang dilukis pada suatu satah cartes. Pentagon PQRST ialah image. PQRST image bagi pentagon JKLM di bawah satu putaran. Antara berikut yang manakah ialah pusat dan sudut putaran. Okey. Sekarang kita tentukan dulu mana dia objek, mana dia image. Dia bagi tahu PQRST ialah image. Jadi mana dia PQRST? Yang ini. Tulis dulu siap-siap kat dalam ni ialah image. I image. Yang ini ialah objek. Okey, sekarang dah tentukan mana image, mana objek. Pilih salah satu bucu. Saya pilih bucu yang paling senang nampak, paling dekat. Okey, sekarang saya pilih bucu yang M. Okey. Jadi kalau M ini ialah objek, image dia yang mana? P ke Q ke R ke S ke T? Yang mana satu? Image bagi M ni. Image dia ialah S. Kalau nampak kan, kat sini ada sisi yang lurus ni, yang tegak ni, dekat sini lah. Dekat sini. Okey, bila dah dapat macam ni, kita sambungkan guna pensel dan pembaris. Sambungkan di antara dua titik ni tadi. Okey, nampak tak? Saya dah sambungkan guna line merah ni. Okey, bila dah dapat macam ni, kita buat satu segi empat sama. Okey, dah sambung. Kita buat satu segi empat sama. Okey, ambil pembaris, ukur dekat sini berapa cm. Kalau tengok dekat sini, pembaris saya ialah 2.2 cm. Jadi, kita pusingkan pembaris kita ni. Buat bagi betul-betul tepat sama tepi ni. Okey, nampak dekat sini 90 darjah dekat sini. Jadi ukurlah dekat sini 2.2 cm. Jadi saya buat line dekat sini. Kalau tak guna 90 darjah pembaris pun, sebenarnya kita dah boleh nampak dekat sini ada segi 4 tepat kan. Jadi yang ini pun samalah, segi 4 tepat. Buat segi 4 sama. Okey, jadi sekarang kita sambung lagi buat yang ini pula.
Kita nak 2.2 tadi dekat sini. Okey, sini 2.2. Lepas tu sini ke sini pula sambung 2.2. Okey, nampak tak? Sekarang ni sama sisi semua ni, segi 4 sama kan? Okey, bila dah dapat macam ni, sekarang kita sambungkan daripada bucu sini ke bucu sini, kita sambungkan guna pembaris. Sambungkan dekat sini, sambung, dah dapat satu, lagi satu dekat sini, sambung. Okey, bila dah dapat macam ni, kita dah boleh nampak lah dekat sini berapa darjah, 90 darjah kan. Automatik jawapan B dengan jawapan D ni salah lah, sebab sini sudut dia 90 darjah. Okey, sekarang mana dia pusat? Pusat dia ialah dekat sini, yang bersilang ni, garis 2 ni bersilang dekat sini. Koordinat sini apa? 20. Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini, tak ada pula jawapan dia. Jadi bermaksud kita tak boleh gunalah titik ni tadi. 20 ni kita tak boleh, sebab tak ada pilihan jawapan dalam ni. Okey, jadi sekarang kita kena buat semakan seterusnya. Kalau kertas 2, jawapan tadi dah boleh diterima tapi oleh kerana dekat sini kertas 1, dia dah bagi pilihan jawapan dah dekat sini. Jadi kita kena test lah. Test dulu, kena guna pusat putaran yang dia bagi 1, 2 dekat sini, 1, 2 dekat sini. Okey, kalau dekat sini cuba kita sambungkan cari mana dia objek, mana dia image. Katakanlah dekat sini saya ambil titik ni tadi, sama juga M objek, S ni image dia. Jadi kalau saya sambungkan antara objek dengan image ni, dia melalui pusat ni tadi. Saya ambil lagi satu bucu. Dekat sini saya ambil lah bucu yang ini. Bucu yang ini, image dia yang ini kan. Bucu bagi image, objek dia N, image dia T. Saya sambungkan juga antara dua titik ni. Jadi kita boleh nampak dekat sini, yang titik 1, 2 ni tadi, dia bukan 90 darjah, betul tak? Dekat sini kalau kita lihat, jawapan A ni tak boleh terima lah. Okey, dekat sini kita nampak dia bersilang pada sini. Dua line ni, line biru dengan line hijau ni, dia bersilang dekat titik 1, 2 ni. Jadi kalau kita lihat, kalau betul dia bersilang macam ni, maksudnya betul lah titik ni dekat sini. Tapi sudut dia macam mana? Oleh kerana ini ialah satu garis lurus macam ni, maka sudut dia ialah 180 darjah. Jadi jawapan dia B lah. Okey, sekarang saya cuba cek jawapan bagi pusat 21. Koordinat 21 dekat sini. Okey, saya sambung daripada objek ini, objek M, ini S kan. Saya sambung antara dua ni. Nampak dia memang betul-betul tak lalu. Tak sama jauh pun ni dekat sini. Sini ke sini 3 kotak, sini ke sini saya ingat macam ni. Tak boleh. Jadi memang automatik lah. Jawapan C dengan jawapan D ni memang dah salah. Jadi jawapan dia ialah B. Sekarang nombor 12. Dalam rajah 7, L dan M ialah dua titik pada satah mengufuk. Satah mengufuk ni inilah yang melintang ni. Okey, titik K berada tegak di atas titik L. Ini K ni atas titik L. Hitung sudut tunduk titik M dari titik K. Okey, dia bagi tahu sudut tunduk. Sekarang saya nak imbas kembali. Sudut ada dua jenis, iaitu sudut tunduk dan juga sudut dongak. Sudut tunduk ialah ini biji mata kita. Ini mata kita. Dia tengok depan dulu, baru dia tengok ke bawah. Sudutnya ialah di sini. Kalau sudut dongak, ini mata. Ini mata. Mata ini dia tengok ke atas. Dia tengok depan dulu, baru dia tengok ke atas. Okey, sudut dia ialah di sini. Jadi apa-apa cerita pun dia mesti tengok depan dulu, baru dia tengok ke bawah. Dia tengok depan dulu, baru dia tengok ke atas. Dongak ni atas, tunduk ni bawah. Okay, sekarang kita lihat dekat sini, dia bagi tahu sudut tunduk
titik M dari titik K. Jadi kita sambungkan dulu titik K dengan M ni. Kita buat dulu satu straight line. Okay, dekat sini saya sambungkan K ke M ni, saya sambung. Okay, lepas tu dia bagi tahu sudut tunduk kan. Dari mana? Dari titik K. Bermaksud mata kita di titik K. Kena perhatikan dari mana. Kalau dari K, maksudnya mata dekat sini. Bila mata dekat sini, maksudnya sudut dia dekat sini. Okay, jadi soalan dia nak cari sudut dekat sini lah. Berapa? Jadi dekat sini kita boleh buat 90 darjah dekat sini. Tinggi ini ialah 46. LKM ni samalah dekat sini 30. Untuk kira sudut tunduk, kita perlu tentukan dekat sini 30 ni O ke A, sebelah ke bertentangan. Okey, yang bertentangan dengan sudut di sini ialah O. Yang di sebelah sini ialah A. Jadi apa yang ada formula O dengan A? Sin ke? Cos ke? Tangent ke? Sin ke, cos ke, tan? Kita ada OA. OA ialah tan. Tan formula dia ialah toa. Jadi dekat sini saya tak tahu sudut ni nama apa kan. Saya bagi nama dia. Saya bagi nama dia theta. Okey, jadi dekat sini saya tulis tangent theta sama dengan O. Toa bermaksud O per A. Jadi O dia ialah 46. A dia ialah 30. Sekarang kita nak cari sudut. Jadi theta sama dengan tangent inverse. Songsangan tangent 46 per 30. Jadi macam mana nak tekan kalkulator ni? Okay, nampak tak sini ada tangent inverse. Tengok dekat kalkulator sini. Ada dekat sini, nampak ni yang warna kuning ni. Warna kuning tangent 91 ni inverse tan. Okey, kalau dia warna kuning, jadi kita tekanlah shift ni. Shift ni warna kuning. Tekan shift, tekan tan. Lepas tu dia ada nampak kan ni inverse tan ni. Okey, dekat sini ada 46, kita tekan 46. Lepas tu ada per. Tekan yang ini per. Lepas tu yang bawah ni 30. Okey, lepas tu kita nak letak bracket belakang sini. Tekan ni, bulat ni, anak panah kanan. Tekan bracket. Lepas tu tekan sama dengan. Dia keluar titik perpuluhan. Dalam jawapan kita tak ada titik perpuluhan. Nak tukar macam mana supaya ada darjah dan minit ini? Tekan button ini. Tekan button ada bulat koma-koma ni. Tekan. Dia akan keluar dekat sini. 56 darjah 53 minit. Jadi kita dapatlah jawapan dia ialah C, 56 darjah 53 minit. Seterusnya soalan nombor 13, dia nak ungkapkan dalam bentuk termudah. Jadi saya salin dulu dekat sini nombor 13. Okey, sekarang kita nampak dekat sini ada simbol bahagi. Kalau simbol bahagi kita perlu tukar dia jadi darab. Jadi 2P per P kuasa 2 tolak 4. Ini salin sahaja. Yang belakang kita perlu terbalikkan. Jadi sini darab. Yang atas ni ialah P tambah 2 per 4 tolak 2P. Ingat, bahagi. Tukar kepada darab. Lepas tu terbalikkan. Yang belakang ni sahaja. Seterusnya kita tengok dekat sini. P kuasa 2 tolak 4 dengan P tambah 2 ini sebenarnya dia ada perkaitan. Okey, perkaitan dia apa? Perkaitan dia ialah, okey, saya tulis dekat sini. P kuasa 2 tolak 4. 4 ini boleh difaktorkan menjadi P kuasa 2 tolak dengan 2 kuasa 2. Okey, 4 ini boleh tukar jadi kuasa 2. Kalau dua-dua ini ada kuasa 2, tengah ini ada tolak, kita boleh faktorkan menjadi P tambah 2 P tolak 2. Saya ulang lagi sekali. Dekat sini 4 kita boleh kembangkan, faktorkan menjadi 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 ialah 4.
Lepas tu kalau dua-dua ni ada kuasa 2, kita boleh faktorkan dia jadi 2 bracket. Dekat sini ada tolak, jadi kita tulis tambah 1 tolak 1. Salin je P2 ke dalam dua-dua bracket ni. Jadi yang ini kita tukarkan menjadi 2P per P tambah 2 P tolak 2. Okay, yang ini untuk yang depan ini. Sekarang yang belakang ini pula P tambah 2. Okey, ini P tambah 2 tak boleh nak buat apalah. Kita tengok pula yang ini 2P, yang ini ada 4, yang ini ada 2 kan. Okey, 2 dengan 4 ni kita boleh faktorkan yang sepunya. Maksud saya ialah sifir 2 lah. 2 darab dengan 2, 4 tolak dengan dekat sini ada P. Okey, kita keluarkan yang sama. Ini sifir 2 darab 2, 4. 2 darab P dapat negatif 2P. Okey, sekarang kita nak permudahkan. Dekat sini ada 2, dekat sini ada 2 kan. Okey, boleh potong. Tinggal 1. Lepas tu yang ini pula P tambah 2. Yang ini P tambah 2. Dia sama. Sama kita boleh potong. Okey, jadi yang atas ni tinggal 1P. Okey, saya tulis 1P. Per dengan yang bawah ini P tolak 2. Lepas tu ini darab. Ini kita dah potong tadi. Dah potong bermaksud tinggal 1. Jadi sini 1 per dengan 2 tolak P. Okey, nampak tak dekat sini? Yang ini P tolak 2. Yang ini 2 tolak P. Tak sama ni kan? Tetapi dalam jawapan ni ada tak? Okey, kita kena cek dulu. P tolak 2, 2 tolak P. Okey, ada. Okey, tak apa. Jadi dekat sini 1 darab 1, 1 lah. P lah. Okey, bawah ni kita tak boleh tak boleh tukarkan sebab dia lain-lain. Dekat sini P tolak 2. Ini 2 tolak P. Tak boleh nak buat apa. Jadi ini 1 ni kita tak perlu tulis lah. Sebenarnya dia ialah P per P tolak 2, 2 tolak P. Jadi jawapan dia yang mana? Jawapan dia ialah B. Sama P per P tolak 2, 2 tolak P. Okay, sekarang kita lihat pula soalan nombor 14. Nombor 14 dekat sini dia kata cari nilai W. Saya salin dulu soalan ni. Kalau dapat soalan dalam bentuk algebra, ada XW, XY, Y ni, kita kena buat berhati-hati. Sekarang kita lihat dulu yang depan ni kita tak boleh nak buat apa. Jadi saya salin dulu. 1 per 2 W tolak 3 sama dengan 6 ni pun tak boleh buat apa. Jadi kita tulis je 6 dulu. Lepas tu yang ini ada bracket. Bracket maksud dia darab. Yang ini 1, bermaksud simbol dia ialah tambah, positif. Negatif darab positif. Okey, dekat sini ada bracket bermaksud darab. Jadi darabkan masuk dekat sini. Yang ini tak ada simbol apa-apa dekat depan tadi, bermaksud tambahlah. Negatif darab positif. Jadi negatif 2 darab 1, 2. Lepas tu yang belakang ni pula negatif darab negatif, positif 2 darab 2, 4W. Sekarang kita selesaikan yang nombor ni dahulu. Jadi yang depan ni saya salin 1 per 2 W tolak 3 sama dengan 6 tolak 2, 4 tambah 4W. Sekarang kita kumpulkan yang ada W ini ke kiri, yang nombor ini ke kanan. Jadi dekat sini 1 per 2 W, pindahkan ini positif 4W, pindah ke kiri dia akan jadi tolak 4W sama dengan sini ada 4, jadi kita tulis dalam 4 dulu. Lepas tu ni ada tolak 3. Tolak 3 pindah ke kanan dia akan jadi tambah 3. Kemudian kita selesaikan yang ini dahulu. 1 per 2W tolak 4W sama dengan 7. Seterusnya saya nak pindahkan 2 ni. Yang ini tak ada 2 kan? Bermaksud dia ialah 1.
Okey, jadi dekat sini kita kena bagi samalah penyebut dia. Yang ini darab 2, yang atas pun darab 2. Kita akan dapat 1W per 2 tolak 8W per 2 sama dengan 7. Seterusnya saya kumpulkan dekat sini 1W tolak 8W per 2 sama dengan 7. Okey, kat sini ada per. Per bermaksud bahagi. Bahagi pindah ke kanan dia akan jadi darab. Jadi dekat sini 1W tolak 8W sama dengan 7 darab 2. Okey, yang ini tekan kalkulator. 1 tolak 8, tekan nombor sahaja. 1 tolak 8 negatif 7. W sama dengan 7 darab 2, 14. Kemudian pindahkan nombor sahaja ke kanan. W sama dengan nak tulis apa kat atas? Tulis 14 dekat atas, sebab 14 ni tak bergerak. Yang bergerak ialah negatif 7. Jadi yang ini ialah darab, pindah ke kanan dia akan jadi bahagi negatif 7. W sama dengan negatif 2. Maka kita dapatlah jawapan dia A. Okay, soalan nombor 15. Okey, sekarang kita lihat soalan terakhir untuk tegasan hari ini, soalan nombor 15. Ini ialah soalan indeks. Okay, dekat sini ada, saya dah salin dah besarkan kat sini. Kita selesaikan yang nombor dulu, 3 dengan 15. Ini guna sifir 3 dan sifir 5. 3 darab 1, 3 darab 5, 15. Okey, untuk yang algebra ni, M dengan N ini, kita boleh buat bentuk macam yang bawah ni. Okey, dekat sini saya tulis dulu. Yang nombor ni saya tulis dekat depan, 1/5 darab dengan, dekat sini kita pecahkan geng dengan geng, kawan dengan kawan. Saya ambil yang M dulu ya. M ni dengan M ini. Okey, yang ini dulu saya tulis M kuasa 2. Dekat sini, oleh kerana di sini ialah tajuk indeks. Bila tajuk indeks, yang ini bahagi, kuasa dia kita kena tolak. Okey, lepas tu M yang bawah ini kuasa dia ialah negatif 4. Jadi dekat sini kita letak dalam bracket negatif 4. Sekarang saya ambil pula yang N. N yang atas dulu. Apa-apa pun ambil yang atas dulu. Okey, yang sini darab dengan yang atas ni kita tulis N negatif 3. Sama juga, oleh kerana di sini ialah bahagi, jadi indeks dia, kuasa dia ialah tolak. Kalau bahagi kena tolak. Lepas tu dekat bawah ini ada N kuasa 2. Jadi kita ambil kuasa dia je 2. Seterusnya yang ini 1/5, tulis je lah 1/5 darab dengan M, tulis M. Tekan kalkulator, 2 tolak bracket negatif 4 bracket, kita akan dapat 6. Lepas tu yang belakang ni pula samalah N, kita tulis N. Yang ini atas ni tekan je kalkulator, tolak 3 tolak 2, kita akan dapat negatif 5. Okey, jadi dekat sini kita tulislah, yang ini ada 1 per kan, maksudnya 5 dekat bawah kan. Yang ini M kuasa 6, N kuasa negatif 5 ni kita tulis dekat atas. Sebab kalau kita tengok pada jawapan dia semua pecahan, jadi kita tulislah dalam bentuk pecahan. M kuasa 6. Lepas tu dekat sini ada N kuasa negatif 5. 5 ni tulis dekat bawah. Jadi jawapan dia yang mana Yang mana M kuasa 6, N kuasa negatif 5/5. Jawapan dia ialah yang B ini. Jadi tamatlah perbincangan untuk tugasan 12 pada hari ini. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.